bagi memastikan keselamatan rakyat dijamin, khususnya penduduk di sekitar Gunung Inas Baling Kedah berikutan insiden yang berlaku iaitu kepala air yang berlaku baru-baru ini yang melibatkan beberapa nyawa telah pun terkorban, dan persoalan tersebut akan diajukan Ahli Parlimen Baling sendiri, dan antara lain Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong Kin Sing mahu penjelasan berkenaan rancangan jangka panjang dan juga jangka pendek bagi menghadapi isu kekurangan bekalan ayam dan telur ayam agar isu berkenaan tidak berulang lagi. Dan persoalan berikutnya kepada Menteri Pertanian dan Industri Makanan itu juga mahu penjelasan lanjut berkenaan rancangan untuk mengurangkan keperluan produk pertanian dan makanan terhadap negara lain, sedangkan kenaikan harga berpunca gangguan dan ketidakstabilan rantaian bekalan global yang berlaku. Dan selain itu turut menjadi perhatian kita semua pada hari ini iaitu Ahli Parlimen Raup meminta Menteri Keuangan menyatakan langkah-langkah yang berkesan menangani kemerosotan ekonomi negara, kejatuhan nilai mata wang ringgit Malaysia yang semakin mendadak serta kenaikan kos kehidupan yang semakin ketara ketika ini. Dan antara yang saya melihat kepada aturan mesyuarat yang dilaporkan di sini menurut aturan nombor 6 di mana Ahli Parlimen Simpang Renggam meminta Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyatakan bilangan para pengusaha dan pemilik industri kecil sedang SME yang telah diisytiharkan bankrupt kerana tidak membayar cukai akibat daripada pandemik COVID-19. Dan anda juga selain menyaksikan kami di TV1 dan juga saudara Bicara RTM, anda boleh juga ikuti penstreaman secara langsung dari Parlimen hari ini melalui rtmclick.rtm.gov.my /RTM Parlimen, dan juga satu lagi pautan yang kami kongsikan kepada anda, rtmparlimen.rtm.gov.my. Dan untuk lebih mudah, anda boleh mak turun aplikasi RTM Click di Play Store, di Google Play Store dan juga Huawei Apps Gallery untuk tontonan yang lebih mudah tidak kira di mana anda berada. Baik, itu perkongsian yang kami sempatkan memaklumkan kepada anda, dan banyak lagi perkara-perkara lain yang dikongsikan dan menurut kepada aturan urusan mesyuarat, dan antara lain berkenaan dengan perkara berkaitan dengan pelancongan seni dan budaya di mana Ahli Parlimen Parit bertanyakan kepada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya berkenaan dengan apakah tindakan kerajaan kepada pihak yang menawarkan perkhidmatan badal haji yang tidak munasabah. Baik, kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk sesi perbahasan. Silakan Yang Berhormat sepanggar kemukakan panjang dalam tempoh masa 1 minit. Okey, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya menyatakan apakah pandangan kerajaan mengenai cadangan oleh beberapa ahli politik termasuklah Ahli Parlimen Keningau berkenaan keperluan perjanjian baru bagi menggantikan Perjanjian Malaysia tahun 1963, dan apakah implikasinya kepada wilayah Sabah dan Sarawak sekiranya Perjanjian Malaysia tahun 1963 dibatalkan dan digantikan dengan sebuah perjanjian baru. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab. Tempoh masa 3 minit. Tuan Yang Pertua dan Yang Berhormat sepanggar. Perjanjian Malaysia 1963 dengan izin is a sacred and foundation document of the formation of the Federation of Malaysia, which means no MA 63, no Malaysia. Kalau orang Pandalaman, North Borneo, Sabah, mereka pandangan iaitu MA 63 sama dengan batu sumpah, yang telah pun berkali-kali disentuh. Tiada siapa yang harus mengubah perjanjian asas yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Mana-mana pandangan yang mencadangkan perjanjian baru Malaysia adalah pandangan yang terpesong dari perjuangan nasionalisme negara. Apabila perjanjian Malaysia 1963 diabaikan, ianya bermakna membelakangkan persekutuan Malaysia. Pandangan sebegini sangat mengelirukan, jauh dari tersasar
dan tidak selaras dengan perlembagaan yang telah kita luluskan di Dewan yang mulia ini, yang mana Perjanjian Malaysia 63 kini telah menjadi sebahagian daripada perlembagaan persekutuan. MA 63 amat penting karena tempat tidak akan dia rujuk dan asas untuk membincangkan isu-isu yang dapat memberi manfaat kepada Sabah dan Sarawak. Kita harus memberi tumpuan kepada perkara seperti sama ada perkara yang dipersetujui semasa pembentukan Malaysia telah dipatuhi dan sama ada hak itu yang masih belum dipenuhi, maka tanggungjawab kita untuk bersama memastikan ia dilaksanakan, dan ini juga ditekankan dalam artikel 8 Perjanjian Malaysia dengan izin, and I read, the government of the Federation of Malaya, North Borneo and Sarawak will take such legislative, executive and other action as may be required to implement the assurances, undertakings, recommendations contained in Chapter 3 of the Annexes A and B of the report of the Intergovernmental Committee signed on 27 February 1963 insofar as they are not implemented by express provision of the Constitution of Malaysia. Kita harus bersatu padu membina untuk kekuatan, keamanan dan perpaduan di negara ini demi anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita perlu elakkan bermain dengan semantik dan politik karena ia akan membawa lebih kebaikan daripada kemunduran khas dari segi kesatuan dan kesepaduan keluarga Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan sila Yang Berhormat Sepanggar. Okey, terima kasih kepada jawapan Yang Berhormat Menteri tadi. Nampak seolah-olah apa yang disebutkan Yang Berhormat Menteri itu bahawa akan dipertahankan Perjanjian Malaysia 63. Kenapa soalan ini saya tanyakan Yang Berhormat Menteri? Kerana ada pemimpin tertinggi daripada parti sebelah sana, parti Yang Berhormat daripada Bera, telah mencadangkan agar satu perjanjian baru diadakan. Dan perlu diingat, saya harap Yang Berhormat Menteri dapat memperingatkan Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa sebelum Perjanjian Malaysia 63 ini ditandatangani, ada referendum bertanya kepada rakyat negeri Sabah sama ada kita bersetuju untuk membentuk Malaysia ataupun sebaliknya. Jika perjanjian baru dicadangkan, bermakna Yang Berhormat kerajaan seolah-olah meminta agar referendum baru diadakan di negeri Sabah. So saya rasa itu bukan satu perkara yang tidak bijaklah. Cuma soalan tambahan saya Yang Berhormat Menteri, sebelum ini saya telah membangkitkan isu 40%. Sebab 40% ini dia berkait rapat dengan Perjanjian Malaysia tahun 1963. Tetapi apa yang menjadi tanda tanya apabila sebagaimana yang saya pernah maklumkan kepada Yang Berhormat Menteri sendiri dan saya pernah bangkit di dalam Dewan ini, apabila warta tahun 1970 itu telah dilakukan dengan tidak teratur. Malah disebutkan bahawa telah dibentangkan pada satu tarikh yang tidak ada tersenarai di dalam jadual Parlimen bersidang pada tahun 1971. Jadi apa jaminan kerajaan agar tidak akan ada lagi warta-warta ataupun undang-undang yang diwartakan membelakangi semangat Perjanjian Malaysia tahun 1963. Terima kasih. Sepanggar, sila Yang Berhormat Menteri, 2 minit 30 saat jawab. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Sepanggar. Cukup fasih dengan perkara ini. Soalan tambahan tadi dia lari sedikit daripada isu MA 63 mengenai dengan perjanjian baru, walaupun saya terima input yang Muhammad telah beri berkaitan dengan isu 40% itu mengenai di bawah 112 punya akta. Kita sedang kaji perkara tersebut dan Yang Muhammad telah berbicara dengan saya juga dan sekaligus dengan speaker juga, yaitu mengenai dengan
persidangan adakah pada tahun 71 yang berkait dengan enactment ataupun apa yang telah diputuskan pada waktu itu. Ini masih di dalam kajian penelitian pihak AG dan Kementerian Keuangan, dan saya telah minta Sabah juga meneliti dokumen-dokumen ada pada Dewan ataupun kepada diangkat kepada TYT pada 1971 tersebut. Perkara penting, tapi ini masih lagi dalam penelitian pihak AG dan Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih Menteri. Keningau. Soalan tambahan yang kedua saya jemput di sebelah sini, Yang Berhormat Keningau. Sila teruskan. Okey. 30 saat. Oleh kerana nama Keningau disebutkan, saya ingin menjelaskan di sini bahawa memang betul saya pernah mencadangkan supaya kita buat perjanjian baru, kerana pada waktu itu kita ada perjanjian tetapi tidak pernah dilihat, dihormati dan tidak dilaksanakan. Jadi apa guna kita ada perjanjian kalau tidak dilaksanakan dan tidak dihormati? Sebab itu saya mencadangkan pada waktu itu. Tetapi kini kerajaan telah mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan dan menghormati kandungan dan perjanjian dalam MA 63. Maka apa yang saya cadangkan pada waktu itu tidak lagi relevan. Sekian, terima kasih. Itu bukan soalan itu. Soalan kan kau cadang baru-baru ini kah? Saya jawab dulu Keningau. Sila Menteri. Ya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Keningau yang memberi peluang bagi dia untuk memperjelaskan dia punya statement sebelum itu. Saya rasa apa yang dia sampaikan itu cukup jelas. Hanya saya ingin sentuh site Premier Yang Amat Berhormat Premier Sarawak yang juga konsisten dengan saudara Keningau punya penjelasan tadi lah. Bagi Yang Berhormat Ketua Menteri ataupun Premier Sarawak yang mengatakan hal perjanjian baru harus tidak pun perlu timbul, kerana tugas immediate adalah memastikan perjanjian itu dihormati dan ditunaikan. Dan I think kalau begitu, ya keputusannya pandangan Yang Berhormat Keningau itu adalah tepat. Dan let's focus on more on fulfilling those promises, and ini boleh dibawa kepada Majlis Khas yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Wakil Sabah, tidak lari daripada Ketua Menteri Sabah dan Wakil Sarawak Ketua Menteri ataupun Premier Sarawak. Begitu Yang Berhormat Speaker. Thank you. Terima kasih Menteri. Tuaran, Sibu. Tertakluk kepada Peraturan Mesyuarat 24A memang terhad kepada 10 minit. Tapi ada sedikit masa lagi saya berikan kepada Yang Berhormat Sempurna. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, dan terima kasih banyak Yang Berhormat Menteri yang telah menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sipanggar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Apa yang penting kepada kita, perkara ini dalam perlembagaan. Ini dalam perlembagaan. The reason why we brought it up when we took over the government, because promise was done and we installed it back into the constitution. Dalam perlembagaan ini cukup jelas. Saya sedar dan tahu persoalan kajian demi kajian dijawab oleh Yang Berhormat. Lepas tu Keningau pula cakap macam angin, sekejap sana sekejap sini. I think apa yang penting kepada kita menunaikan janji yang telah pun dimenangi oleh our forefathers. Keningau diamlah. Kau tidak pernah sensitif, tidak pernah konsisten lah. Forefathers kita telah bersetuju. Berapa konsisten lah ini Keningau. Speaker, saya bertanya kepada Menteri. You know, Intergovernmental Commission 40 Kalau lompat konsisten. lebih mesyuarat diadakan dengan kerajaan Tanah Melayu, dengan kerajaan North Borneo, dengan kerajaan Sarawak, dengan kerajaan Singapura. More than 40 meetings intergovernmental. Maknanya waktu itu Sabah pun ada kerajaan dia, diwakili British. And what was found out is that
ada pertemuan sehingga kita bentuk Malaysia dalam perjanjian 63. Detail dalam jadual 10, jadual 8. Cara kita nak bayar menggunakan consolidated fund berapa peratus, kutipan 40%. Never have been detailed out. Perjanjian seumpama ini seperti apa yang termaktub dalam satu Intergovernmental Commission, the other one is Cobble Commission, until perjanjian 63 masuk dalam perlembagaan. Sekarang ini perlembagaan. Takkan kerajaan perlembagaan pun sendiri kita tak hormat, dan takkan kita tak mampu untuk melaksanakan yang berpuluh tahun. Yang berhormat soalannya. Ya, soalan. Baik. Bilakah saya tidak mau mendengar bahawa kajian demi kajian is already there in the Constitution. Why can't you even implement this? That's why when I was in the government, I raised this issue. I disagree with the payment yang telah dibangkitkan, dipengurusi oleh Tun Mahathir waktu itu. Saya bantah dengan Menteri Kewangan. Saya bantah dengan Menteri Ekonomi. Saya bilang no, that is not right. Jadi saya berharap sungguh yang berhormat Menteri, when is the government of the day going to implement what is embedded in this constitution? Don't just fool us out. Kita rakyat Malaysia di Sabah, bukan hanya ini perjanjian yang merupakan antarabangsa. Any marriage can have a divorce. Baik, terima kasih. Jangan sentuh sentimen rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sempurna. Yang Sila. berhormat Sempurna, dalam 2 minggu ini banyak berceramah dalam taklimat untuk hal suluk pun diambil 40 minit kita, dan saya terima ada input yang berguna kepada kerajaan, kepada kami di Jabatan Perdana Menteri. Tapi yang berhormat, I take it that you endorse the statement seperti mana saya katakan tadi, bahwa there is no need for perjanjian baru. But what's important is the implementation of those promises. And ini majlis ada daripada PH, sebelum itu NTR, terus Ketua Perdana Menteri pun sudah kita mulakan pada waktu itu. Lepas itu PH, dan now di bawah BN pun ini dalam tindakan kita, dan setiap 3 bulan mesyuarat diadakan. The next one will be in September. Okay, I'm hoping to go taklimat kepada DUN Sabah dan kepada BB backbencher untuk parlimen, so issues that maybe MP Sabah dan Sarawak mau masukkan di dalam agenda misalnya. So we are taking those kind of action. Walaupun ceramah panjang, tapi it's more or less the same kind of issue juga. Dan yang berhormat mengenai 2-3 hal lah, I think saya ada maklum. Satu misalnya grant issue 40% yang telah DAP cakap 50%. Dia punya media work pada waktu itu. Dan misalnya warisan kerajaan negeri Sabah telah terima itu offer daripada kerajaan pusat pada waktu itu, dan yang berhormat adalah hubungi Menteri Finance, kontak saya, dia bilang warisan mau teruskan dengan pembayaran yang telah di-offer oleh pihak kawan. Saya bilang jangan, kita mau bincang dulu dalam. So you are in the picture. Termasuk juga soal enactment di peringkat negeri Sabah. Saya beritahu kepada pihak yang berhormat bahwa ini kerajaan warisan telah terima. Dia bilang itu hal apa ini baru punya, kami mau hal 71. Yang penting kita kerjasama untuk mengatasi semua ini. Masih Menteri, tiada halangan. Perdana Menteri begitu terbuka bagi kita untuk buat rundingan bersama di Dewan DUN Sabah ataupun di backbencher kumpulan di parlimen. Menteri janji 6 bulan. Menteri janji 6 bulan selesai. Menteri instead of terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim Baling.
Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Pohon minta Menteri Tenaga dan Sumber Asli menyatakan apakah kaedah penyelesaian yang dirancang untuk kementerian bagi memastikan keselamatan rakyat dijamin, khususnya penduduk di sekitar Gurun Inas Baling, Kedah, berikutan insiden kepala air yang berlaku baru-baru ini. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sila jemput Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Baling yang merupakan mengemuka soalan cukup baik, dan beliau merupakan seorang tokoh yang amat komited dalam menjalankan misi menyelamat bencana-bencana. Pada kali ini beliau tak perlu adakan misi kerana berada di kawasan sendiri untuk mengendalikan bencana yang berlaku ini. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, sebagaimana yang telah saya umumkan di dalam Dewan Yang Mulia ini pada 18 bulan Julai yang lalu, hari pertama persidangan, bahawa Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KEXA setelah diarahkan oleh Jabatan Perdana Menteri telah mengetuai satu pasukan khas siasatan bencana tragedi Baling tahun 2022 yang dianggotai oleh tidak kurang daripada 3 kementerian, iaitu Kementerian KEXA sendiri, Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, merangkumi jabatan-jabatan sebagaimana berikut: Jabatan Pengairan Saliran JPS, Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia NAHRIM, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Alam Sekitar JAS, Agensi Angkasa Malaysia MAISA, dan tidak ketinggalan Kerajaan Negeri Kedah itu sendiri. Mesyuarat pertama pasukan khas siasatan tragedi bencana Baling ini telah diadakan seawal 20 hari bulan Julai, 2 hari selepas ianya ditubuhkan, di mana semua jabatan-jabatan telah pun hadir mengambil bahagian dan menerima arahan untuk dilaksanakan. Saya ingin menyatakan bahawa siasatan awal KEXA melalui Jabatan Mineral dan Geosains mendapati pertama, kawasan persekitaran Gunung Inas Kupang Baling masih tidak stabil dan terdedah kepada ancaman tanah runtuh serta jatuhan batu. Berikutan kehadiran di tempat kejadian itu masih terdapat bongkah batuan yang longgar dan tergantung di lereng gunung. Kejadian ini juga menyebabkan trek jalan dan sungai sepanjang laluan masuk ke kawasan pegunungan diliputi oleh puing runtuhan dan kewujudan hakisan lekukan tebing. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal bagi memastikan keselamatan rakyat khususnya di Baling, KEXA telah mengeluarkan satu surat pemakluman rasmi kepada Kerajaan Negeri Kedah pada 22 hari bulan Julai tahun 2022, iaitu perihal langkah kewaspadaan awam di kawasan tadahan Gunung Inas Baling, Kedah, dan menyarankan agar Kerajaan Negeri mengambil langkah perhatian terhadap zon bahaya dan zon kawalan dibangunkan untuk tujuan pengurusan bencana peringkat Pusat Kawalan Operasi Banjir PKOB. Saya ingin mengambil sedikit masa Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua untuk menyatakan bahawa perkara-perkara yang telah diambil tindakan oleh jabatan-jabatan. Jabatan Mineral Geosains telah membuat lawatan seawal 15 hari bulan Julai sehingga 23 untuk mengadakan pemeriksaan tapak dan penawanan data drone yang dijalankan di kawasan tadahan Gunung Inas ini. Dan laporan pemeriksaan telah pun dihantar kepada KEXA pada 17 Julai dan laporan keseluruhan sedang dalam penyediaan dan mengambil tempoh akan disiapkan sebelum 4 hari bulan 8, Ya Berhormat. Itu di pihak JMG. Kemudian Jabatan Ukur dan Pemetaan JUPEM telah pun menerbangkan tim UAV JUPEM. UAV ini Unmanned Aerial Vehicle ataupun drone yang telah digerakkan ke lokasi kejadian pada 16 Julai 2022 dan bagi melaksanakan aktiviti penawanan data, dan telah pun dikemukakan ke peringkat bahagian Geospatial Pertahanan dan juga JUPEM Negeri Kedah.
saya ingin menarik perhatian juga bahawa JUPAM atau Jabatan Ukur dan Pemetaan akan menerbangkan sekali lagi UAV timnya pada 27 hari bulan 7, 2 hari daripada sekarang, dan pada 1 hari bulan 8 telah pun menyiapkan penggunaan pesawat penggambaran foto udara untuk dalam keluasan 13 km kali 13 km untuk tujuan ini, dan sekarang ini menanti kebenaran daripada pihak berkuasa CAAM. Kemudian untuk Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, ini saya nak bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini beberapa fakta berhubung dengan projek ladang hutan yang diadakan ataupun ditubuhkan di Gunung Inas ini. Selepas kejadian itu 5 Julai, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Siasatan Dalaman JPSM yang telah masuk dan juga menyiasat mengumpul maklumat terperinci yang merangkumi skop yang mendalam bermula permulaan kelulusan projek sehinggalah status terkini. Daripada siasatan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan juga Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, projek durian yang dipanggil durian hybrid ataupun orang kampung panggil durian musangking. Saya nak nyatakan bahawa musangking ini bukanlah spesies yang dikenal pasti untuk ditanam sebagai ladang hutan. Terdapat 11 spesies yang kalau boleh saya bacakan: akasia, batai, getah kelun, balak, TLC, jati dan sebagainya, tidak termasuk durian hybrid sebagai spesies ladang hutan. Tetapi ianya telah dilaksanakan di negeri Kedah, di bawah Kerajaan Negeri Kedah pada awal tahun 2017. Dan pada tahun 2019, kerajaan pada masa itu telah meluluskan penanaman durian musangking ini sebanyak 20% daripada keluasan yang dibenarkan. Masih lagi dibenarkan. Dan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah telah melihat perkara ini sebagai suatu pelanggaran kepada syarat-syarat kerana durian hybrid bukan spesies ladang hutan, telah ditanam sebanyak 5,000 pokok di keluasan 52 hektar di atas Gunung Inas ini. Dan pada tahun 2020, Jabatan Perhutanan Negeri Kedah melalui Menteri Besar yang ada sekarang ini telah mengarahkan pemberhentian segera aktiviti penanaman pokok durian ini. Dan apabila telah dibenarkan pada 10 hari bulan Disember 2019 sebanyak 20% di dalam pemerintahan Menteri Besar sebelum daripada itu. Dan sehubungan dengan itu juga Jabatan Perhutanan mencadangkan supaya Kerajaan Negeri Kedah menjadikan Gunung Inas ini sebagai hutan pelindungan bagi tujuan kawasan hutan tadahan air, supaya ianya tidak boleh diusik dan ianya akan memberi jaminan keselamatan kepada rakyat di kawasan Baling terutamanya. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Dipertua. Terima kasih Menteri. Hari ini genap 23 hari tragedi musibah tali air yang berlaku di Baling. 3 orang telah terkorban dan ramai lagi yang telah tercedera akibat tersangkut di bumbung rumah, di pokok-pokok dihanyutkan air, terentak dengan kayu balak yang hanyut dalam tragedi tersebut. 15 rumah hancur 100%, 3 rumah tidak dapat diduduki. Lebih 300 buah rumah yang harus dibaiki pelbagai kerosakan daripada 37 buah kampung. Tanaman seperti sawah padi, kebun sayur, kebun semua dihanyutkan oleh air. Dan hari ini masih lagi hujan lebat. Semalam saya beri laporan kepada Yang Berhormat Menteri, masih lagi hujan lebat. Air dia macam air tsunami, bergulung-gulung, bukan air hujan biasa. Jadi binatang-binatang buas yang sudah mula dikesar di tempat kejadian. Contohnya, kami telah didatangi oleh gajah, 6 ekor gajah. 2 ekor gajah telah ditangkap dan telah dihantar baru-baru ini. Dan kita juga telah menjumpa tapak, iaitu tapak harimau belang yang dah mula keluar, dah masuk ke kampung kami di bawah. Jadi ini semua ni harus diambil tindakan. Jadi rakyat Baling nak tahu, jawapan pada menteri beri tadi masih lagi saya rasa amat-amat khawatir sebab menteri sebut tak selamat lagi. Jadi kami ada 37 buah kampung di kawasan tersebut. Ini hari Sabtu. Hari Sabtu yang lalu orang kampung naik di atas dan saya naik, ini gambar yang kita ambil. Ada 3 buah kolam besar
padang bola, 3 buah kolam, airnya yang melebihi 10 kaki. Kalau kita lihat di sini, kolam ini dah mula rosak. Air ini kalau pecah akan masuk kampung. Kalau ia berlaku pada pukul 2-3 pagi, na'udzubillah, lebih 100 akan terkorban. Kalau waktu tengah malam, kalau perkara ini berlaku, nasib baik hari itu berlaku pada pukul 4 petang. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, ada 3 soalan yang penting yang saya nak tanya, yang rakyat Baling nak tahu. Saya nak tegaskan di sini bahawa adakah jaminan kerajaan kolam ini dapat dipecahkan. Saya dah pergi atas tu, dalam kolam ni ada iaitu polypipe 4 inci dalam tu. Minta ke Kementerian Yang Berhormat Menteri sedut air ini dulu dan hapuskan 3 kolam yang sebesar pada 3 padang bola. Kalau ini dapat dihapuskan, insya-Allah kalau jadi hujan lebat, air ini tidak akan pecah, rakyat saya masih terselamat. Dan mereka hari ini, malam tadi, sebahagian rakyat saya pergi tidur dekat masjid sebab takut kalau perkara ini berlaku. Semalam yang gambar saya hantar bervideo, saya hantar pada Yang Berhormat Menteri respon saya malam tadi pukul 1 pagi. Ini yang sedang berlaku di Baling. Jadi soalan saya, apakah kolam-kolam ini akan dapat dihapuskan dengan segera? Kolam-kolam ini hanya ibarat time bomb yang menggunakan canvas, diletak kain saja retas di atas tersebut. Dan satu lagi, saya nak tanya kepada apakah di Kedal Pasti tadi Yang Berhormat Menteri dah sebut, kalau kita tengok peka pelindungan khazanah alam menegaskan sebatang pokok dewasa boleh menampung 400 galon air. Kalau dipotong, habislah 400 galon air satu pokok. Jadi saya dengar tadi Menteri sebut tapi tak jelas siapakah yang meluluskannya. Rakyat Baling nak tahu siapakah yang meluluskannya. Akhir sekali rakyat ingin tahu sama ada kerajaan akan mengusahakan. Ini penting. Kalaulah ini kesilapan syarikat-syarikat yang melakukannya ataupun Yang Berhormat Menteri sebut tadi, kerajaan negeri telah sedikit sebanyak melanggar syarat. Kalau ikutkan dia latex timber clone, pokok saja boleh ditanam sekiranya kita cabut kayu balak tersebut. Musangking tidak ada. Ini Yang Berhormat Menteri sebut. Ada tak syarikat-syarikat yang mendapat konsesi balak ini boleh membayar pampasan kepada rakyat saya di Baling yang tidak berdosa, yang menjadi mangsa, terkorban, malah rumah-rumah mereka hancur, segala peralatan dalam rumah, lebih 450 buah rumah hari ini merana, nak cari makan balik, habis pertanian, habis peternakan, binatang buas sudah masuk. Jadi soalan saya, adakah Yang Berhormat Menteri boleh menjawab untuk memastikan ini boleh dapat dilakukan? Terima kasih. Sila Menteri, panjang saya beri masa. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih kepada sahabat saya Baling yang begitu emosi kerana ini adalah rakyat beliau yang terlibat. Okey, yang pertamanya mengenai kedapatan 3 kolam, 3 kolam yang terdapat di atas gunung itu. Secara jujur dan secara ikhlas, Kementerian terpaksa menjelaskan bahawa kajian belum lagi dapat mengesahkan bahawa kewujudan kolam-kolam takungan di atas itu menjadi punca kejadian yang telah berlaku. Belum lagi, sebab kolam itu intact, belum pecah, tetapi kejadian itu telah berlaku. Namun demikian, Kementerian memberi jaminan sekiranya cadangan menutup atau mengalirkan keluar air daripada kolam ini memberi jaminan risiko tidak berlaku, maka ianya akan diambil tindakan segera. Di mana pelaksanaan ini saya jelaskan bergantung kepada Kerajaan Negeri Kedah, bukan kementerian tetapi insya-Allah kementerian akan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Kedah untuk menyelesaikan isu mengelakkan risiko ini berlaku. Insya-Allah saya beri jaminan saya akan turun sendiri insya-Allah. Yang keduanya mengenai pampasan yang disebut oleh Yang Berhormat Baling daripada syarikat-syarikat yang mendapat konsesi balak dan juga kebenaran menanam musangking dan sebagainya. Sekali lagi perkara ini saya rasa bergantung kepada kerajaan negeri. Kerana yang meluluskan pembalakan di sini kerajaan negeri, yang memberi kebenaran untuk menanam tanaman ladang hutan juga kerajaan negeri. Jadi terpulang kepada kerajaan negeri untuk menggunakan budi bicara untuk impose satu pampasan. Di sini pun ada adun daripada Gurun Kedah boleh bangkit dalam Dewan Undangan Negeri bahawa mungkin saya nak jelaskan bahawa tadi Jabatan Perhutanan telah menjelaskan di EIA, detail EIA telah menjelaskan bahawa
EIA itu tidak termasuk untuk penanaman durian hybrid. Dia hanya merangkumi tanaman ladang hutan sahaja, tidak termasuk. Jadi ini satu pelanggaran kepada DEIA yang telah dikeluarkan untuk projek ini. Terpulang kepada kerajaan negeri dan insya-Allah Kerajaan Persekutuan boleh berunding dan menasihatkan kerajaan negeri supaya mengambil langkah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat Baling. Terima kasih. Terima kasih. Masa sebenarnya tidak soalan tambahan 10 minit dia tapi terhad kepada 10 minit itu. Baik, saya sebagai seringkasnya sekali kuliah mana baru. Yang Berhormat Menteri, penjelasan tadi itu semua cerita tentang post tragedi. Ya, tindakan agensi, langkah baru yang dibuat. Itu semua cerita post tragedi. Ya. Yang kita nak tahu adalah apa pengajaran yang kerajaan boleh ambil sebagai satu komitmen. Saya bagi contoh. Cerita dia adalah ada tangan mengganggu dan mengubah status hutan simpan kekal. Cerita dia kat situ. Lama sebelum Gunung Inas, di kawasan saya di Gunung Pongsu, hutan simpan kekal juga dinyah warta sebahagiannya. Banjir di Karangan dan Sungai Kop makan 2 korban. Waktu itu, awal 2018, saya bangkitkan dalam Jabatan Menteri, arwah KSN kita, Tan Sri Ali Hamzah, segera kemudian bertindak dan pembalakan dihentikan. Cerita Gunung Inas yang sahabat saya dari Baling bangkitkan ini adalah saiz yang gondol itu terlalu luas dan Menteri tadi dengar tidak ada jaminan ianya kembali asal kerana ancaman itu masih lagi wujud. Isunya yang Berhormat Menteri ialah yang dibangkitkan ini soal keselamatan rakyat, nyawa, harta benda, rumah, tanah pertanian mereka. Ini sebenarnya sudah terjejas teruk. Tadi yang Berhormat Menteri sebut Jabatan Hutan bagi komen, ada 11 tanaman yang termasuk dalam kategori ladang hutan. Durian tak termasuk. Satu ketika dulu kita tengok, Jabatan Hutan bertindak tegas di Pahang. Tebang habis pokok durian. Apakah Jabatan Hutan bersedia melakukan yang sama di Gunung Inas? Terima kasih. Atau memang ada tokeh besar sehingga mereka ni untouchable? Boleh tak we do the right thing, buat perkara yang betul? Alam sekitar keluarkan kenyataan, terang-terang melanggar. Yang Berhormat Menteri tadi mengesahkan juga pelanggaran peraturan itu berlaku berleluasa. Yang Berhormat Menteri tidak boleh sekadar menggesa kerajaan negeri mengambil tindakan. Kita tahu kuasa kerajaan negeri setakat mana. Sekali lagi Yang Berhormat Menteri, saya mohon jawapan yang berupa penegasan yang sungguh-sungguh supaya episod ini tidak lagi berulang. Terima kasih. Kuliah mana baru sila Menteri. 2 minit. Terima kasih sahabat saya Kulim Bandar Baru atas soalan tambahan ini. Pertamanya saya nak menyebutkan bahawa sama ada kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri ianya perlu diurus tadbir berdasarkan undang-undang dan perlembagaan. Perlembagaan jelas mengatakan bahawa pengurusan pentadbiran hutan adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, jadual 2, senarai 2, jadual ke-9 di bawah perlembagaan. Itu jelas. Yang keduanya, yang pertama dari segi yang dibangkitkan awal tadi oleh Yang Berhormat, iaitu penukaran hutan simpan kekal dan dinyah warta hutan simpan kekal. Saya nak nyatakan bahawa pada 18 bulan Julai baru-baru ini, saya telah membawa ke Dewan ini pindaan kepada Akta Perhutanan Negara tahun 1984, antaranya untuk menyelesaikan masalah pengeluaran berleluasa hutan simpan kekal kepada hutan biasa. Itulah yang disebutkan. Jadi maknanya sebelum ini, peruntukan Seksyen 11 terutamanya dalam Akta Perhutanan menyatakan bahawa kerajaan negeri mempunyai kuasa
untuk menyahwartakan hutan simpan jika sekiranya dipikirkan dalam aspek ekonomi dan sebagainya. Itu peruntukan semasa yang ada. Kita telah pindah sekarang ni, Seksyen 11 menyatakan nak keluarkan hutan simpan perlu diadakan public inquiry dan digantikan dengan keluasan yang sama dan setara dengan yang nak dikeluar. Ini langkah yang diambil oleh Kerajaan Persekutuan. Tetapi itu pun tertakluk kepada pemakaian yang diterima oleh Kerajaan Negeri. Kena bawa enactment pemakaian dalam Dewan Undangan Negeri. Itu terserah kepada Kerajaan Negeri. Kita harap mereka bersetuju. Yang keduanya, isu yang melibatkan 5,000 pokok durian musangking di atas Gunung Inas sekarang ini. Saya kira ini juga di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri, khususnya Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, atas arahan daripada kepimpinan Kerajaan Negeri Kedah, sama ada 5,000 pokok yang ditanam di atas 52 hektar tanah di atas Gunung Inas itu nak dihapuskan ataupun tidak, itu terpulang kepada Kerajaan Negeri. Tetapi Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia mengarahkan atau mencadangkan supaya Kerajaan Negeri Kedah mengambil langkah untuk melakukan penanaman ataupun reforestation semula di atas tanah yang diluluskan untuk ladang hutan seluas 5,000 hektar di atas gunung itu. Sama ada nak ditebang yang dah ditanam ataupun nak dikekalkan yang sudah ditanam sehingga habis tempohnya dan ditambah dengan kawasan yang belum ditanam, itu di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Pihak Kerajaan Persekutuan sebagaimana Yang Berhormat pun sedia maklum hanya boleh memberi nasihat, pandangan termasuk pandangan teknikal dan sebagainya, bukan penguatkuasaan dalam kawasan ini. Terima kasih. Menteri. Pertanyaan Menteri seterusnya, saya menyebut Yang Berhormat Puan Munirah, Majlis Kota Belud. Tuan Yang Dipertua, Kota Belud minta Menteri Kesihatan menyatakan apakah perancangan kementerian bagi mewujudkan dasar sekuriti ubat-ubatan negara dan sejauh manakah langkah kementerian mewujudkan stok penimbal ubat-ubatan dapat mengawal ketidakstabilan bekalan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Kesihatan, jawab 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa komited dalam memastikan ketersediaan bekalan dan sekuriti ubat-ubatan yang mampan serta akses berterusan terhadap ubat-ubatan penting di Malaysia. Untuk tujuan ini, Dasar Ubat Nasional atau DUNAS telah diluluskan pada Oktober 2006 bagi menyatakan komitmen kerajaan dan pihak yang berkaitan di dalam sektor farmasutikal ke arah menggalakkan keperolehan dan penggunaan ubat yang berkualiti, selamat berkesan, mampu dimiliki serta digunakan secara rasional. Selain itu, DUNAS juga diwujudkan bagi memastikan ubat-ubatan sentiasa mencukupi dan boleh diakses sama rata oleh seluruh rakyat Malaysia. Selaras dengan hasrat kementerian untuk memastikan ketersediaan bekalan dan sekuriti ubat-ubatan yang mampan, komponen ketiga di bawah DUNAS iaitu Access to Medicines telah pun diwujudkan. Tuan Yang Dipertua, kini terdapat peningkatan permintaan yang mendadak ubat-ubatan untuk rawatan penyakit seperti demam, sesama dan batuk. Sebagai contoh, penjualan bagi ubat paracetamol didapati meningkat sehingga 238% bagi suku pertama tahun 2022 berbanding data jualan suku pertama bagi tahun sebelumnya. Tambah pula, rantaian bekalan telah terjejas disebabkan polisi total lockdown di negara China, iaitu negara di mana bekalan bahan aktif farmasutikal yang terbanyak dihasilkan, dan juga peperangan di Rusia dan Ukraine di mana bahan excipient, iaitu bahan yang ditambah kepada bahan aktif farmasutikal untuk memberikan gaya kohesif seperti kanji dihasilkan. Negara lain seperti Australia dan Singapura juga mengalami kekurangan stok ubat. Permintaan yang tinggi dan gangguan kepada bekalan ini telah menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan bagi beberapa jenis ubat-ubatan, walaupun pengeluaran ubat-ubatan tersebut telah ditingkatkan oleh pengilang-pengilang tempatan. Selain itu, jumlah ubat-ubatan yang diimport dari luar negara juga telah ditingkatkan.
Secara umumnya, keadaan ini dijangka akan pulih menjelang suku keempat tahun 2022. Sementara itu, KKM juga telah bersetuju supaya stok ubat-ubatan penimbal KKM bagi ubat-ubatan tertentu diberi kebenaran untuk dilepaskan dan dijual kepada pihak swasta. Untuk jangka masa panjang, antara inisiatif yang telah dirancang bagi memastikan country drug security and self-reliance dengan izin, terutamanya dalam situasi krisis adalah: 1. Menggalakkan syarikat farmasutikal tempatan mengeluarkan ubat-ubatan sendiri termasuk bahan aktif farmasutikal API melalui public-private partnership. 2. Pembangunan ataupun naik taraf sistem pendaftaran Quest yang membolehkan product registration holder untuk mengemaskini status pemasaran produk secara real-time bagi membolehkan pihak berkuasa memantau ketersediaan produk di pasaran. 3. Pembangunan sistem pharmaceutical track and trace bagi meningkatkan kebolehkesanan rantaian bekalan ubat-ubatan serta memantau ketersediaan produk di pasaran. 4. Mengukuhkan kerjasama serantau ASEAN melalui ASEAN Drug Security and Self-Reliance Framework. Projek yang diketuai oleh Malaysia ini bermatlamat untuk menambah baik akses ubat-ubatan. Salah satu strategi di bawah rangka kerja framework ini adalah kaedah perolehan secara pukal ubat-ubatan untuk negara di rantau ASEAN. Kelima, satu kerangka sedang diperhalusi bagi mewujudkan kerjasama strategik bersama negara-negara pengeluar API seperti India dan China bagi menjamin bekalan API untuk kegunaan negara termasuk semasa krisis. Dan yang keenam, peranan advokasi KKM berkaitan paten produk farmasutikal akan diperkukuhkan melalui kerjasama dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO untuk mengelakkan paten evergreening. Ini akan memastikan akses lebih awal kepada ubat-ubatan generik yang mampu milik dan melindungi hak pemegang paten. Dengan adanya perancangan ini, Kementerian berharap ianya dapat menjamin bekalan ubat-ubatan yang mencukupi serta berkualiti, selamat dan berkesan kepada rakyat Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan yang pertama, sila Kota Belud. Terima kasih YB Menteri. Apabila berlaku gangguan bekalan, maka harga ubat-ubatan sememangnya naik dan golongan B40 dan M40 adalah yang paling terkesan. Saya juga ada dengar di mana ada juga contoh kalau ubat-ubatan itu B12 tiba-tiba ditukarkan kepada B kompleks. Saya tidak pasti kalau ada implikasi dari segi tersebut. Soalan saya, adakah kerajaan akan melakukan kawalan harga terhadap ubat-ubatan, khususnya ubatan rawatan harian seperti yang YB Menteri sebutkan tadi, ubat batuk, demam, antibiotik dan sebagainya? Dan adakah juga kerajaan memantau kenaikan harga ubat-ubatan di farmasi, di klinik swasta dan farmasi sebelum pandemik dan pasca pandemik, dan mohon menyatakan peratusan perubahan harga sekiranya ada? Terima kasih. Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat. Masalah sekarang ini adalah masalah bekalan dan bukan sangat soal masalah kenaikan harga. Walaupun stok dia rendah, tetapi masalah sekarang ini adalah kekurangan ubat yang sangat-sangat ketara pada apa-apa harga. Tetapi kementerian sentiasa pantau di pasaran berkenaan dengan harga. Sekiranya harga itu naik dengan terlalu mendadak, maka kita akan membuat sesuatu untuk memastikan bahawa ada kawalan harga dan pernah dilaksanakan sebelum ini. Sekarang ini tujuan dia adalah untuk memastikan bekalan itu cukup. Dan dalam hal ini saya ingin mengumumkan bahawa sebagai contoh, ya, ini juga berkaitan dengan soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat berkaitan dengan harga. Sekarang ini antara ubat yang sangat-sangat kekurangan di pasaran adalah PCM ataupun paracetamol. Jadi kerajaan telah setuju supaya stok penimbal daripada kerajaan sendiri dilepaskan untuk dijual ke pasaran. Dan bermula daripada 22 Julai, kita telah menerima pesanan daripada 220 hospital dan klinik swasta dan akan menghantar 2 pack. Setiap pack mengandungi 1000 biji untuk setiap klinik dan 5 pack untuk setiap hospital, dan harga yang kita lepaskan
adalah harga asal ataupun harga pasaran asal yang dibeli oleh kerajaan. Jadi tidak ada markup untuk kita pastikan bahawa harga itu berada pada harga yang berpatutan untuk dilepaskan di pasaran. Ada 3 jenis ubat lagi yang boleh kita lepaskan dan sedang kita menerima pesanan daripada hospital dan klinik, iaitu promethazine, iaitu ubat antihistamin untuk sesama, salbutamol untuk antiasmatik dan theophylline untuk antiasmatik. Ini juga kita akan pastikan dilepaskan pada harga yang telah pun kita beli, iaitu harga yang berpatutan untuk sektor swasta. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua, panggil sebelah sini. Saya jemput Yang Berhormat Jempol. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Menurut Ketua Pegawai Operasi 2 Pharma Biotech Berhad, harga ubat-ubatan untuk bekalan dalam negara dijangka meningkat antara 5 ke 7% pada tahun ini. Antara faktor penyumbang kepada kenaikan ialah kenaikan harga bahan mentah yang diimport bagi menghasilkan ubat-ubatan, ketidakstabilan ringgit dan peningkatan harga kos logistik. Saya nak juga Menteri Siasat, kenapa ubat ini terlalu mahal? Untuk ubat kanser, leukemia, Letamovic RM21,000 untuk guna sebulan. Pasaconazole RM13,000 untuk 1 bulan. Jakavi RM3,000 sebulan. Jadi ini menunjukkan bahawa harga ubat ini tidak ada di hospital kerajaan, tetapi pesakit kena beli di luar. Bayangkanlah dengan harga yang macam ni, mungkin langsung tidak mampu untuk mengubati penyakit yang begini rupa dengan harga kos yang cukup tinggi. Soalan saya, apakah strategi kementerian untuk menstabilkan harga bahan mentah ubatan bagi mengelakkan kenaikan yang lebih tinggi? Dan apakah jaminan kementerian jenis ubat-ubatan yang terlibat tidak mengalami kenaikan harga untuk membebankan rakyat? Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Jempol, sila, Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat, harga ubat ni banyak penyebabnya ataupun penentunya. Yang pertama adalah dari segi kos bekalan dan kos bahan mentah. Hari ini kita menghadapi masalah kekurangan dan barangkali mungkin juga nanti kita berhadapan dengan masalah kenaikan harga. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, ini adalah disebabkan perkara yang berlaku di peringkat antarabangsa. Negara China adalah negara pengeluar utama bagi bahan aktif pharmaceutical, API, Active Pharmaceutical Ingredient. Itu memang tidak didapati di negara-negara lain kecuali negara besar seperti negara China, negara India yang mempunyai pasaran yang besar dan economies of scale untuk menghasilkan API tersebut. Apabila negara China mengamalkan polisi total lockdown, ini telah mengganggu bekalan, rantaian bekalan bagi API. Ini satu. Yang kedua, dalam penghasilan ubat, dia bukan hanya bahan aktif pharmaceutical, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, excipient yang dimasukkan dalam ubat tersebut supaya gaya kohesif untuk bind ubat tersebut seperti kanji ataupun starch. Itu banyak datang daripada negara seperti Rusia dan Ukraine walaupun ada pasaran yang lain. Jadi ini telah menyebabkan gangguan kepada bekalan dan mungkin gangguan kepada harga. Kedua penentu kepada harga adalah soal patent ataupun soal intellectual property. Masalah ini sedang pun kita usahakan supaya tidak ada proses evergreening. Evergreening ni Yang Berhormat adalah syarikat farmaceutical diubah sikit ubat tersebut dan dia mohon supaya patent itu disambung untuk bertahun-tahun sehingga tidak ada ubat-ubatan generik yang boleh dihasilkan dan akhirnya harga ubat tersebut kekal pada paras yang tinggi. Baik, apa yang boleh kita buat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Yang pertama, kita mesti melihat kepada sumber-sumber yang alternatif kalau sekiranya berlakunya gangguan kepada bekalan, rantaian bekalan di peringkat global. Yang kedua, Kementerian Kesihatan sedang memperincikan pelaksanaan kawalan harga ubat melalui mekanisme ketelusan harga ubat yang kini dalam penyediaan memorandum Jemaah Menteri untuk kelulusan Jemaah Menteri. Ini adalah price transparency. Saya nak bawa satu dasar di mana syarikat-syarikat farmaceutical mestilah bentangkan kepada kerajaan apakah harga yang dijual ataupun harga yang dikenakan kepada ubat-ubat mereka seperti ubat-ubat yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, ubat-ubat kanser dan sebagainya. Sebab tidak ada price transparency, maka kita dengan izin, we are at the mercy of Big Pharma.
di mana kita sebenarnya tak tahu apakah sebenarnya kos pengeluaran ubat-ubatan tersebut. Jadi kita akan bawa satu paper untuk diadakan mekanisme ketelusan harga ubat di Malaysia ini supaya kita dapat tahu sebenarnya apakah kos yang adil dan berpatutan untuk ubat-ubat tertentu. Dan yang ketiga adalah kawalan harga. Kawalan harga ini adalah pilihan yang terakhir. Kerajaan tidak suka mencampur tangan dalam pasaran. Tetapi jika perlu, kita pernah. Sebagai contoh, dulu untuk vaksin COVID-19, untuk pembekalan kepada sektor swasta, pernah kita masuk dan menentukan kawalan harga sebagai contoh 130 hingga 180 dos untuk dua produk yang kita telah keluarkan tadi. Jadi ada pelbagai mekanisme kawalan. Yang pertamanya price transparency yang sedang diusahakan. Yang kedua adalah kawalan terus dalam pasaran. Yang perlu kita buat, akan kita buat sekiranya tidak ada penyelesaian yang munasabah daripada syarikat-syarikat farmaceutical. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat, sebelum saya memanggil ahli yang berhormat, ada satu pemakluman mengenai dengan program derma darah pada hari ini. Yang berhormat, untuk makluman pada hari ini, Parlimen Malaysia menganjurkan program derma darah. Program ini dianjurkan dengan kerjasama Pusat Darah Negara. Ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tahap kesihatan negara serta memberi pengetahuan yang jelas kepada masyarakat akan kebaikan menderma darah. Program ini adalah terbuka kepada semua ahli Parlimen dan semua pengunjung ke Kompleks Parlimen Malaysia. Sehubungan dengan itu, marilah kita sama-sama menjayakan program ini yang bertempat di ruang lobi Aras G, Blok Ahli Parlimen dan Pentadbiran, bermula jam 9 pagi tadi sehinggalah jam 3 petang. Sekian, terima kasih. Seterusnya, Ahli Berhormat, saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing bin Tulu. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya, soalan nombor 1. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan atau timbalannya menjawab. 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Datuk Seri Yang di-Pertua, bagi mengatasi isu kekurangan bekalan ayam dan telur ayam, perancangan jangka pendek dan panjang yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah seperti berikut. Jangka pendek, pertama, melaksanakan pemberian subsidi kepada penternak ayam pedaging dan penelur yang melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 1.1 bilion. Yang kedua, memansuhkan kebenaran mengekspor, yakni approve permit terhadap ayam bulat dan keratannya bermula 18 Mei 2022 tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. 3. Mewujudkan stok penimbal ayam untuk tempoh 7 hari dengan kapasiti berjumlah 4,536 tan metrik. Adapun jangka panjang, yang pertama mengurangkan kebergantungan kepada sumber jagung import sebanyak 30% menerusi inisiatif pembangunan industri jagung bijian dalam negara dan menjalankan kajian bagi menghasilkan bahan mentah gantian daripada sumber tempatan berasaskan isi rung sawit. Bagi mengurangkan keperluan produk pertanian dan makanan terhadap negara lain serta memastikan bekalan makanan negara mencukupi, plan tindakan jangka panjang bagi sekuriti makanan iaitu Plan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2025 dan Dasar Agro Makanan Negara DAN 2.0 telah dibangunkan. Antara strategi utama yang digariskan termasuklah usaha-usaha untuk pertama, memperluaskan adaptasi teknologi dalam sistem makanan sebagai langkah pragmatik untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti berteraskan skala ekonomikal dan pertanian mampan. Kedua, memperkasa penyelidikan dan pembangunan berteraskan sekuriti makanan. Yang ketiga, memperkasa
ketersediaan dasar sekuriti makanan bagi mengenal pasti dan memantau tahap sekuriti makanan penduduk Malaysia berasaskan lokaliti. Yang keempat, menterjemahkan aspirasi food security as a shared responsibility dengan memfokuskan usaha untuk memperluas kolaborasi strategi berteraskan sekuriti makanan antara kementerian, kerajaan-kerajaan negeri dan juga sektor swasta. Dan yang terakhir, memperkukuhkan tadbir urus merentas jabatan dan agensi untuk merapatkan jurang dalam sistem makanan bagi meningkatkan kecekapan pemantauan sekuriti makanan negara. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila Bintulu. Terima kasih kepada Yang di-Ketua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan tadi diberi. Yang Berhormat Timbalan Menteri, ini jawapan. Ada punya pun ulang balik sudah beberapa kali ya, sama juga. Tetapi food security kita tidak nampak naik taraf ataupun ada satu terjamin untuk negara kita. Umpama contoh tadi, cerita kita sepatutnya bekerjasama negeri-negeri, kerajaan negeri-negeri di seluruh negara kita. Sampai hari ini apa perbincangan bersama-sama sama kerajaan negeri? Adakah kerajaan negeri sudah bersedia itu tanah-tanah masih lagi hutang ataupun masih kosongan berkeliling di negeri-negeri? Adakah bilakah negeri-negeri setuju kasih naik taraf untuk ini tanam-tanaman? Isu kedua, kementerian ini sampai hari ini ada bersedia peruntukan dah untuk membantu ini petani-petani itu. Selalu saya dipilih, saya masuk kawasan, saya turun badan, saya tanya, semua tak ada peruntukan daripada kerajaan bantuan ataupun bagi loan sama dia orang, bagi pinjaman. Saya mau tanya, ini kita bank, agriculture bank ini untuk apa? Dia nak pertolongan petani ataupun nak kong kali kong pergi cari bisnes bridging loan macam-macam, pergi besar-besar loan, akhir sekali lingkup. Tapi petani you tidak tolong. Kenapa boleh berlaku saya begini? Kenapa kementerian tidak hands on turun badan, lihat dan faham masalah menghadapi tanam petani-petani semua? Saya minta jawab, jangan jawab kong kali kong lagi, ulang-ulang balik semua sama soalan jawapan. 1 minit ni. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bintulu yang sebut jawapan kong kali kong, kerana soalan pun kong kali kong. Soalan yang sama saja tanya, sekuriti makanan cukup tak cukup dah berapa lama. Jadi takkan nak jawab ni. Jangan hina Bintulu. Baik. Jawab Menteri. Yang pertama, Yang Berhormat Bintulu, food security negara. Saya sebut contoh. Contoh, umpamanya kerajaan memperkenalkan Smart SBB. Food security negara meningkat dengan sangat dibanggakan. Hatta kalau dibandingkan dengan beberapa negara jiran kita, alhamdulillah peningkatan penghasilan food security ini bertambah dalam negara kita. Ini perlu disedari. Kemudian berkenaan dengan perbincangan dengan kerajaan negeri, kami sentiasa mengadakan perbincangan. Sebagai contoh, Sabah dan Sarawak. Saya nak nasihat pada hari ini. Sebagai contoh, kalau di Sarawak tidak membenarkan LPP masuk ke negeri dia. Nenas, sebagai contoh. Nenas Sabah, dia tidak nak lembaga Nenas ini pergi ke Sabah. Ini adalah, dan perbincangan demi perbincangan, siri demi siri kita telah buat. Dan saya nasihatkan kepada ahli-ahli yang berhormat yang ada supaya memahami. Mau saya jelaskan kenapa kita tidak kasih masuk. Kami agensi kong kali kong punya. Cerita 10 kali tak faham punya. Saya rasa yang berhormat kena terbuka lah, kena terbuka.
negeri-negeri lain. Bukan kita tidak mau terbuka. You punya agensi, pegawai-pegawai daripada punya agensi berfikiran mesti mau terbuka. Janganlah semua orang daripada Semenanjung mau kontrol. Tak boleh. Yang berhormat. Saya sokong Bintulu. Timbalan Menteri, ringkaskan jawapan Timbalan Menteri. Masa dah tepat. Masa Ya, perbincangan telah dibuat dan kita mengharapkan ada hasilnya. InsyaAllah. Kemudian peruntukan kepada petani. Untuk makluman, pendaftaran mesti berlaku sebelum daripada peruntukan kerajaan diberikan. Dua negeri yang paling kita duka cita yang bertani tetapi mereka tidak berdaftar dengan agensi-agensi kerajaan, iaitulah Sabah dan Sarawak. Berbanding dengan negeri-negeri lain. Mungkin paling teruk di Bintulu mungkin. Saya tidak faham, Timbalan Menteri. Kemudian Agrobank. Agrobank ini akan menyediakan peruntukan kepada para petani kita. Tidak dinafikan. Bagi Sabah pula. Dan alhamdulillah turun padang ini sentiasa kita turun padang insya-Allah. Dan kalau ada masalah-masalah di Bintulu, insya-Allah boleh berbincang dengan saya dan kita akan turun insya-Allah. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang kedua, saya melihat yang pertama daripada Teluk Intan. Sila Teluk Intan. Terima kasih Timbalan Datuk Speaker Yang Budiman. Saya rasa terpanggil untuk membetulkan kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Menteri tadi. Dia kata sekarang ni food security negara sedang meningkat. Tetapi pada hakikatnya, kedudukan negara telah tercorok. Our World Food Security Index menunjukkan kedudukan Malaysia telah pun merosot dari tanggal 28 jatuh sehingga 44. Satu kejatuhan yang paling teruk dalam sejarah. Tapi Menteri boleh beritahu Dewan Yang Mulia ini, sekarang food security negara telah mempunyai prestasi yang memberangsangkan. Ini pertama. Menteri soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri kata sebenarnya kenaikan harga ayam dan juga telur adalah akibat daripada kos bekalan dan juga kos bahan mentah. Saya nak tanya kepada kerajaan, apakah rancangan khusus kerajaan untuk menambahkan pengeluaran khususnya hasil bijirin, makanan ayam, makanan itik, bukan sahaja memberikan seperti Bintulu kata jawapan yang kong kali kong. Okay? Dan kedua, subsidi yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, kata kerajaan bagi 1.1 bilion kepada penternak ayam. Tetapi Persatuan Penternak Ayam telah mengeluh. Kerajaan umum nak bagi 1.1 bilion. Jumlah yang mereka terima 10% saja. 100 juta tak sampai. Maka di manakah sebenarnya duit yang kononnya telah diumumkan tapi akhirnya tidak kesampaian? Sekian, Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih kepada Yang Berhormat bertanya. Dan saya pun nak betulkan fakta yang dikemukakan oleh Yang Berhormat yang bertanya. Kejatuhan angka yang disebut oleh Yang Berhormat itu bukan food security. Itu berkenaan dengan nilai ataupun mutu pengeluaran bahan makanan di dalam negara. Dan kejatuhan di situ dia punya base dia bukan pada hasil ataupun jumlah hasil yang dikeluarkan semata-mata, tetapi apabila dia dikira macam negara kita sebelum daripada ini dia tak kira isu banjir. Jadi sebab itu angka tu rendah sebelum daripada ini, tapi bila masuk isu banjir dia masukkan data-data seperti pencemaran air sungai dan seumpamanya, maka dia punya indeks itu dia menurun. Tetapi saya nak jelaskan bahawa food security di segi jumlah dia meningkat, tapi saya tak ingat di sudut angka dan insya-Allah saya akan bagi kepada Yang Berhormat angka yang tepat. Adapun berkenaan dengan ayam, telur yang diisytiharkan oleh pihak kerajaan akan diberi subsidi kepada pengeluar ayam,
dia berasaskan kepada ayam yang dikeluarkan di dalam negara kita. Bukan bermakna bila isytiharkan 1.1 bilion, itu standby daripada pihak kerajaan. Tapi kalau jumlah ayam itu dikurangkan, kerajaan tak akan bagi. Kita bagi berasaskan kepada berapa kilogram yang dikeluarkan oleh pemain industri ayam itu sendiri. Maka kalau pengusaha ayam, dia nak mengamuk ke, dia nak apa ke, tapi ayam yang dia keluarkan itu tidak cukup, macam mana kerajaan nak bayar secukup? Begitu. Jadi ini kena tanya pengusaha ayam, pemain-pemain industri ayam, berapa jumlah yang telah dikeluarkan untuk negara yang digunakan dalam negara kita, bukan yang dikeluarkan kemudian diekspor, digunakan dalam negara kita. Berapa dia punya jumlah dia? InsyaAllah boleh kemukakan angka ini kepada pihak kerajaan, dan kerajaan akan buat susulan pembayaran kepada subsidi yang dijanjikan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan ringkas saja. Saya ingin teruskan dengan soalan seterusnya, menyebut Yang Berhormat Puan Nur Azrina binti Surip, Merbuk. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 2. Sila Menteri Tenaga dan Sumber Asli jawabnya. Tempoh masih 3 minit. Yang Berhormat Tuan Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Merbuk atas soalan ini. Tuan Dipertua, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, KEXA sentiasa komited dalam memastikan industri pelombongan unsur nadi bumi bukan radioaktif ataupun non-radioaktif rare earth elements dilaksanakan berdasarkan satu prinsip kebertanggungjawaban dan juga kemampanan. Sehubungan dengan itu, KEXA telah bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Perak untuk membangunkan suatu projek perintis pelombongan NREE di Kenering, di daerah Kenering, daerah Hulu Perak, mungkin Kenering, daerah Hulu Perak, di atas tanah seluas 938.18 hektar bersamaan 2,318.3 ekar. Saya ingin maklumkan bahawa projek NREE di Perak ini telah dilaksanakan berdasarkan satu prosedur operasi standard atau SOP pelombongan NREE Negeri Perak yang telah dihasilkan. Ini adalah dokumen SOP NREE Negeri Perak yang telah dihasilkan oleh kementerian dan juga telah dilaksanakan berdasarkan kepada perundangan yang sedang berkuat kuasa seperti Akta Pembangunan Mineral 1994, Enactment Mineral Perak 2003, Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan juga Akta Perancang Bandar dan Desa. Jadi kita memastikan projek pilot ini dilaksanakan berdasarkan kepada SOP yang telah ditetapkan. Dokumen SOP ini, Yang Berhormat Tuan Speaker, adalah dibangunkan dan diperhalusi oleh sebuah jawatankuasa eksekutif yang terdiri daripada individu yang berpengalaman dan mempunyai kepakaran dalam bidang pelombongan, hidrologi, hidrogeologi dan juga pembangunan lestari, serta turut disertai oleh wakil daripada badan bukan kerajaan, NGO dan juga penggiat industri. Dokumen ini dijadikan sebagai rujukan untuk semua agensi kerajaan dan penggiat industri sekarang ini di negeri Perak, dan saya ingin menyatakan bahawa walaupun kerajaan telah meluluskan pelombongan di negeri Perak ini, di Mukim Kenering, di Hulu Perak ini, projek tersebut hanya akan dijalankan pada bulan Ogos ini, iaitu bulan hadapan, dan hasil pertama dijangka akan dapat dikeluarkan pada bulan November tahun 2022, iaitu 3 atau 4 bulan selepas daripada itu. Dan untuk memastikan kawal selia yang rapi terhadap pembangunan ini, sebuah jawatankuasa pemantau serta kerajaan telah melantik sebuah penilai bebas untuk membuat pemantauan berkala serta membuat penilaian impak terhadap pelaksanaan aktiviti projek perintis ini yang dinilai dari sudut keselamatan penggunaan kaedah in situ leaching, penilaian terhadap sumber air bawah tanah dan air permukaan, penilaian kondisi tanah dan tanaman,
kos pengeluaran mineral, impak limpahan ekonomi setempat dan kesihatan masyarakat di sekitar kawasan itu. Buat masa ini untuk makluman Yang Berhormat, beberapa negeri telah menunjukkan minat untuk melaksanakan aktiviti pelombongan NREE ini, antaranya negeri Kedah, negeri Yang Berhormat sendiri, Pahang, Kelantan dan Terengganu. Namun sehubungan dengan kerajaan mempunyai SOP, kita minta negeri-negeri menunggu sehingga projek perintis di Perak ini dilaksanakan dahulu. Jika sekiranya SOP ini mampu mengawal selia aktiviti pelombongan NREE ini, maka kementerian akan memperluaskan SOP ini untuk digunakan untuk negeri-negeri lain. Jadi untuk tujuan tersebut, kementerian sedang dalam tindakan menyediakan SOP NREE untuk seluruh Malaysia. Dan juga kementerian bekerjasama dengan satu agensi yang bernama Academic Science Malaysia, ASM, untuk membangunkan model perniagaan yang sesuai untuk industri NREE ini. Kita tidak mahu ianya hanya menjadi industri sebagaimana biasa saja yang mengeksport bahan mentah, tapi juga kita menekankan industri hiliran ataupun hiliran dan huluan yang menguntungkan lagi kepada penggiat-penggiat industri ini. Itu saja jawapan saya. Terima kasih. Soalan tambahan yang pertama sila, Merbuk. Terima kasih daripada jawapan Menteri. Soalan saya, isu yang utama adalah undang-undang sedia ada kita sebenarnya tidak kompatibel dengan izin, dengan perlombongan dan pengurusan unsur nadir bumi, seseolah undang-undang kita kelihatan agak terkebelakang sikit. Walaupun tadi Menteri ada sebutkan bahawa di Mukim Kenering itu penerokaan perlombongan itu sebenarnya berada di dalam lembangan Sungai Perak yang melibatkan terdapat 3 loji rawatan air yang juga berdekatan. Jadi soalan saya, apakah langkah-langkah segera dalam meminda akta sedia ada yang terkait pembangunan kawasan-kawasan sensitif alam sekitar termasuk kawasan tadahan air supaya tiada kelompongan antara penguatkuasaan undang-undang dan juga pelaksanaan penerokaan sumber REE ini. Terima kasih. Sila, Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Merbuk atas pertanyaan dan juga cadangan-cadangan. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahawa SOP ini dibina berdasarkan kepada undang-undang yang sedia ada, di mana ianya mematuhi ketetapan ataupun requirement kepada pematuhan akta-akta tersebut, terutamanya yang melibatkan kualiti alam sekitar dan juga perancang bandar dan desa dan juga enactment mineral itu sendiri. Saya nak menyatakan bahawa untuk menghasilkan SOP ini suatu libat urus yang begitu luas telah diadakan, melibatkan semua lapisan dan golongan masyarakat, dan salah satu keperluan yang ditetapkan ialah SIA, Social Impact Assessment, yang juga diadakan supaya melihat kesan kepada kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat setempat. Jadi itu semua telah diambil kira dan saya yakin jika sekiranya ada keperluan akta-akta undang-undang yang berkuat kuasa perlu dipinda untuk selaraskan dengan SOP ini, saya percaya jabatan berkenaan akan membuat pindaan-pindaan yang sepatutnya. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua saya minta sebelah sini. Sila Yang Berhormat Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk speaker. Soalan yang saya ialah, adakah semua pihak boleh memohon lesen untuk melombong unsur nadir bumi dan bagaimanakah kaedah pemantauan yang akan dilakukan bagi mengelak ekosistem daripada musnah dan aktiviti pelombongan ini? Sekian. Sila. Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Jerai. Soalan pertama, siapakah boleh memohon? Sebagaimana mineral biasa, ketetapannya mana-mana pihak boleh memohon, sama ada secara individu ataupun secara syarikat atau perbadanan. Namun demikian, mineral ini adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, sama ada dari segi explorationnya dan juga miningnya di bawah lesen yang dikeluarkan oleh Jabatan Mineral dan Geosains, tetapi ianya adalah kelulusan daripada pihak kerajaan negeri. Yang keduanya, sebagaimana telah saya tegaskan tadi, di bawah SOP yang telah kita bangunkan ini, ianya mempunyai suatu jawatankuasa penilai dan juga jawatankuasa yang sentiasa melaksanakan kawal selia
untuk memastikan ianya tidak menjejaskan kualiti alam sekitar dari segi kemampaanannya dan tidak menimbulkan apa-apa kesan kepada masyarakat dan seumpamanya. Oleh sebab itulah kita menekankan kepada pelumbungan yang bertanggungjawab, mampan, kompetensi, nilai tambah produk, mematuhi norma industri standard tinggi, pengendalian sumber mineral strategik dan juga kecekapan sumber. Itulah yang kita akan pastikan. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Ada soalan tambahan ketiga, sila. Yang Berhormat Kuantan. Terima kasih, Tuan Dipertua. Yang Berhormat Menteri, saya tertarik dengan apa yang Berhormat Menteri sebut tadi, NREE tanpa radioaktif. Dan saya juga dengar bahawa yang Berhormat Menteri sebut, negeri saya, Pahang, ada juga berminat untuk buat pelumbungan yang berkenaan dengan NREE ini. Sebenarnya, yang bermasalah ialah apabila ada radioaktif dan seperti sisa buangan radioaktif oleh Linus, dan sekarang Linus pula mahu meminta untuk meneruskan mengeluarkan sisa buangan radioaktif di Gebeng, Kuantan. Jadi persoalan saya, bolehkah Yang Berhormat Menteri pastikan bahawa semua pelumbungan yang melibatkan REE ini di Malaysia ini tidak ada bahan radioaktif dan tidak menjana sisa buangan radioaktif apabila ianya diusahakan di hiliran nanti. Terima kasih. Kuantan, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan atas soalan ini yang saya rasa terlalu teknikal untuk saya jawab secara terperinci. Namun demikian, sudah tentulah apabila sesuatu kebenaran, lesen dan sebagainya dikeluarkan untuk pelumbungan, sama ada NREE ataupun REE itu sendiri, sudah ada requirement ataupun terma-terma rujukan yang perlu dipatuhi. Mengambil contoh di projek di Linus dan sebagainya, saya kira ianya telah diambil tindakan yang sewajarnya di bawah kementerian yang berkenaan, iaitu MOSTI, dan kementerian saya akan sentiasa bekerjasamalah terutamanya apabila melibatkan non-radioaktif rare earth element ini. Jadi kita akan pastikan perkara itu akan diambil tindakan. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar Haji Zakaria Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih Tuk Dipertua. Soalan saya nombor 3. Sila Menteri Pelancongan, Seni, Budaya jawab. 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, saya mohon untuk menjawab soalan oleh Yang Berhormat Parit bersekali dengan soalan lisan soalan nombor 48 oleh Yang Berhormat Cerantut kerana ia menyentuhkan isu yang sama. Tuan Yang Dipertua, pertama sekali saya ingin jelaskan bahawa urusan haji bagi jemaah dari Malaysia adalah di bawah bidang kuasa dan seliaan Lembaga Tabung Haji LTH serta Jabatan Wakaf Zakat dan Haji iaitu Jawhar, iaitu agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Manakala Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK mempunyai kuasa kawal selia ke atas agensi pelancongan di Malaysia. Sementara itu, Tuan Dipertua, badal haji ialah ibadat haji yang dilaksanakan oleh seseorang individu bagi pihak yang lain menurut syarat-syarat tertentu. Kebiasaannya badal haji ini membabitkan persetujuan, perjanjian atau kontrak secara sukarela antara orang yang membayar upah dengan orang yang menerima upah untuk dilaksanakan ibadat haji untuk penama atau individu yang dipersetujui. Contohnya, seorang anak yang mengupah orang lain untuk melaksanakan ibadat haji atas nama arwah ibunya yang telah meninggal dunia. Jadi pelbagai cara pelaksanaan perkhidmatan badal haji yang dilakukan dan ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Antaranya ialah pertama, agensi pelancongan yang mengambil upah badal haji untuk dilaksanakan oleh mutawif ataupun kaki tangan sokongan yang membawa kumpulan jemaah haji dari Malaysia ke lolaan agensi tersebut. Bagi cara ini, kosnya mungkin tidak terlalu tinggi kerana mutawif dan kaki tangan sokongan ini tidak perlu membayar tiket penerbangan, tempat tinggal ataupun makan minum secara berasingan kerana telah pun dibiayai oleh agensi pelancongan tempat mereka bekerja. Malah ada di antara mereka sedia ada menetap di Mekah.
Seterusnya juga kedua ialah selain itu ada juga badal haji yang ditawarkan oleh individu yang sedia ada, berada atau menetap di Mekah atau Madinah. Bagi cara ini harganya mungkin sedikit tinggi berbanding cara pertama yang disebutkan tadi kerana individu ini mungkin memasukkan kos penginapan, pengangkutan tempatan, makan minum dan sebagainya dalam kiraan upah mereka. Semua ini perlu berkait rapat dan tertakluk pada syarat-syarat semasa yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi seperti keperluan memiliki permit khas untuk memasuki Arafah, harga yang ditetapkan oleh permit tersebut dan sebagainya. Malah ada peraturan ini yang berubah setiap tahun. Syarat-syarat ini seumpamanya diambil maklum oleh pihak tabung haji dan jawhar sebagai focal point agencies di Malaysia dengan izin bagi urusan ibadah haji. Kerana itulah saban tahun kita dengar peringatan dan nasihat yang dikeluarkan oleh tabung haji berhubung perkara ini. Ini belum lagi mengambil kira ada juga pihak yang menawarkan bersekali dengan ibadah korban, cenderamata dan banyak lagi. Justru terdapat banyak faktor yang menentukan kos untuk badal haji. Ada yang memberi justifikasi mengapa upah mereka dikenakan agak tinggi berbanding yang lain. Malah ada juga yang memaklumkan sebab kos mereka dapat diminimalkan. Oleh sebab itulah pada masa ini tiada kawal selia terhadap harga untuk badal haji ini. Akan tetapi peringatan dan kesedaran terhadap faktor-faktor ini sentiasa diwar-warkan oleh agensi-agensi kerajaan termasuk juga MOTEC. Saya tambah sedikit lagi Ingin saya ingatkan bahawa sesebuah agensi pelancongan yang berdaftar dan mempunyai lesen yang sah dengan MOTEC tidak semestinya memperoleh lesen daripada lembaga tabung haji untuk beroperasi sebagai pengelola jemaah haji. Manakala antara syarat yang dikenakan oleh tabung haji untuk memohon lesen PJH ialah agensi pelancongan perlu mempunyai lesen perniagaan pengendalian pelancongan luar negeri bagi umrah atau ziarah bidang IOTU tadi yang dikeluarkan oleh MOTEC. Sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkan supaya merujuk kepada tabung haji untuk memastikan ejen atau individu yang menawarkan perkhidmatan ini mempunyai kebenaran menunaikan haji serta berkelaikan dari segi ilmu untuk melaksanakan badal haji itu dengan sempurna. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama sila Yang Berhormat Raup. Minta maaf, Farid. Terima kasih Tuk Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah pun memberikan penerangan yang cukup jelas dan padu kepada kita semua. Bahawa kadar upah badal haji ini tertakluk kepada banyak faktor. Tetapi kita berharap agar MOTEC dapat memberi indikatif bahawa berapakah anggaran kadar upah yang boleh dikategorikan sebagai munasabah, sebagai panduan kepada rakyat Malaysia untuk tidak ditipu. Selain itu, apakah tindakan yang boleh diambil oleh kementerian sekiranya ada pihak tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan betul, seperti tidak melaksanakan badal haji yang telah pun dibayar, dan adakah cara untuk pihak kerajaan boleh memastikan bahawa penawaran badal haji ini adalah sahih dan bukannya palsu. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, untuk pakej umrah, MOTEC ada mengeluarkan harga rujukan berdasarkan ciri-ciri tertentu pakej yang ditawarkan oleh agensi pelancongan seperti tempoh perjalanan, jarak hotel dengan masjid, taraf hotel, kelas penerbangan dan sebagainya. Ini kerana pakej yang ditawarkan oleh agensi pelancongan ini adalah bagi perkhidmatan di bawah seliaan MOTEC. Saya bagi contoh, MOTEC pada tahun lalu iaitu tahun 2021 telah mengeluarkan harga rujukan ataupun indikatif bernilai RM6,900 bagi pakej umrah yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti tempoh pakej selama 12 hari 10 malam, hotel bertaraf 3 bintang dan jarak hotel dengan masjid lebih kurang 250 meter. Tapi ini hanya indikatif untuk yang berdasarkan kepada, oleh kerana kita baru saja post-COVID ini, amalan untuk post-COVID ada SOP-nya, Tuan Dipertua, dan harga indikatif ini juga mengambil kira syarat dan prosedur yang dikenakan oleh pihak berkuasa Arab Saudi seperti kapasiti dalam kenderaan, keperluan sanitasi dan sebagainya. Yang mungkin akan berubah dari masa ke semasa.
Saya akan bagi jawapan penuh secara bertulis. Terima kasih. Saya nak bagi sebelah sini. Saya lihat Yang Berhormat Bukit Bintang ingin bertanya. Sila. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua Soalan Tambahan. Pada haji dilakukan semasa musim haji. Saya ingin tanya, setakat ini berapa jumlah kes penipuan pada haji yang berjaya dikesan dan diambil tindakan? Dan mengapakah setiap kali musim haji hal yang sama terus berulang? Seolah-olah pihak kerajaan dan lembaga tabung haji berlepas tangan, sama seperti kes penipuan pasport Furada ke atas pakar-pakar jemaah haji. Apakah pandangan Yang Berhormat Menteri? Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang di atas soalan tersebut. Seperti yang saya nyatakan tadi, mengenai haji ini adalah di bawah tabung haji. Namun begitu statistik dari segi penguatkuasaannya, kalau mereka menyalahi undang-undang di bawah MOTEC, maka kita ada peruntukan di bawah Seksyen 5(2) dan ada juga 5 dalam kurungan 2 ya. Kalau mereka menjalankan perniagaan tanpa lesen. Tapi kalau mereka telah menyalahkan undang-undang di bawah MOTEC, mereka yang berdaftar dengan kita, ianya adalah satu kesalahan di mana perlu dibuktikan pengusahaan pelancongan berlesen itu menjalankan perniagaannya mengikut cara yang memudaratkan kepentingan orang awam, industri pelancongan atau ekonomi negara. Tadi nak tanya dari segi statistik ya. Kita telah mengambil tindakan bagi mereka yang melanggar peraturan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992, Akta 482, ada 8 syarikat telah dibatalkan lesen atas pelbagai kesalahan, iaitu dan satu syarikat dalam tindakan penggantungan lesen. Yang satu syarikat ini adalah syarikat yang akhir sekali yang baru saja kita dengar di masa musim haji itu, mereka yang mengambil yang membawa dari segi Furada itu. Jadi kami hanya dapat menggantungkan lesen dahulu kerana kami terpaksa menunggu jawapan statement daripada PDRM untuk melihat sendiri apakah kesalahannya, sebab kita tidak mahu mengambil tindakan tanpa mereka menyalahkan undang-undang di bawah Seksyen 8 dalam kurungan 1 kurungan D Akta 482 seperti yang saya nyatakan tadi Yang Berhormat ya. Terima kasih. Majlis selanjutnya mempersilakan Tengku Zulpuri bin Raja Puji Yang Berhormat Raub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, makmur sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Raub. Untuk maklumat Yang Berhormat, kerajaan telah melaksanakan pelbagai pakej bantuan dan rancangan ekonomi berjumlah 530 bilion ringgit Malaysia sejak tahun 2020 serta langkah belanjawan 2021 dan belanjawan 2022 yang bertujuan mengurangkan kesan pandemik ke atas isi rumah dan perniagaan bagi membantu proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negara serta meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatan. Momentum pemulihan ekonomi pada tahun 2022 ke arah mencapai tahap keluaran dalam negeri kasar KDNK pra-pandemik diunjur bertambah baik dengan pembukaan semula sektor ekonomi sepenuhnya dan sepadan antarabangsa. Ini dapat dilihat melalui pertumbuhan KDNK negara pada suku pertama tahun 2022 yang kukuh pada kadar 5% serta petunjuk ekonomi utama terkini yang mencerminkan prestasi ekonomi dan momentum pertumbuhan yang berterusan seperti pasaran buruh terus bertambah baik dengan kadar pengangguran mencatat 3.9% pada Mei 2022 berbanding 5.3% pada Mei 2020. Indeks sentimen pengguna MIER yang meningkat kepada 108.9 mata pada suku pertama tahun 2022 berbanding 97.2 mata pada suku keempat tahun 2021 dan pelaburan asing FDI turut mencatat peningkatan bagi suku pertama 2022 kepada 24.4 bilion ringgit Malaysia berbanding 18.5 bilion pada suku keempat tahun 2021. Tuan Yang Di-Pertua, Ahli Yang Berhormat,
prestasi ringgit harus dilihat secara menyeluruh, bukan sahaja dibanding dengan mata wang dolar Amerika yang meningkat berbanding kebanyakan mata wang dunia. Nilai ringgit yang menurun sebanyak 6.2% berbanding dolar Amerika sejak tahun 2002 sebenarnya adalah sejajar dengan pergerakan mata wang serantau dan juga negara maju yang turut merosot antara 2.8% hingga 16.4% sehingga 22 Julai tahun 2022. Pengukuhan dolar Amerika secara keseluruhan didorong oleh kenaikan kadar faedah secara agresif di Amerika Syarikat, sentimen penghindaran risiko global berikutan konflik di Ukraine dan jangkaan pertumbuhan yang sederhana di China. Sehubungan itu, kerajaan akan terus menguruskan risiko-risiko dari perkembangan domestik dan luaran, dan Bank Negara Malaysia juga bersedia menggunakan instrumen dasar operasinya bagi memastikan keadaan yang teratur dalam pasaran pertukaran asing untuk mengelakkan turun naik yang ketara dalam pertukaran ringgit. Tuan Yang Dipertua, bagi menangani kesan kenaikan harga barangan keperluan asas, kerajaan terus melaksanakan pemberian subsidi sedia ada, terutamanya subsidi kepenggunaan meliputi petrol, diesel, LPG, minyak masak, tepung, elektrik, ayam dan telur, serta pelbagai bantuan sosial seperti bantuan kebajikan masyarakat, termasuk bantuan keluarga Malaysia. Jumlah keseluruhan subsidi dan bantuan sosial dijangka menghampiri 80 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2022, yang merupakan jumlah subsidi terbesar dalam sejarah. Selain itu, kerajaan juga melaksanakan langkah bagi membendung peningkatan kos sara hidup isi rumah, antaranya melalui penetapan shilling harga produk barangan makanan tertentu serta meneruskan usaha meningkatkan pengeluaran dan produktiviti hasil pertanian tempatan. Kerajaan Ahli Yang Berhormat akan terus memantau faktor-faktor luaran yang boleh memberi impak negatif kepada situasi ekonomi domestik bagi meningkatkan kos sara hidup rakyat terkawal, bagi memastikan kos sara hidup rakyat terkawal. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, soalan pertama. Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Jawapan yang diberikan sebentar tadi adalah secara umum. Secara praktikalnya, ianya tidak banyak dapat membantu rakyat, khasnya golongan B40 atau belia-belia yang banyak terkesan daripada keadaan ini. Mengikut data atau statistik tahun 2019 sebelum COVID atau kemerosotan ekonomi negara yang dikeluarkan oleh buku Panduan Belanjawanku oleh KWSP dan Pusat Pendidikan Kesejahteraan Sosial Universiti Melaya, anggaran belanjawan bulanan di Lembah Kelang mengikut kategori bujang yang menggunakan kenderaan awam sebulan belanja dia 1,870. Bujang yang memiliki kenderaan belanja lebih kurang 2,490 sebulan. Yang berkahwin tanpa anak RM4,420 sebulan. Yang berkahwin anak satu perbelanjaan RM5,730 sebulan. Yang berkahwin dua anak RM6,620 sebulan. Pasangan warga emas RM3,090 sebulan. 70% daripada pendapatan mereka dibelanjakan kepada perumahan, makanan dan pengangkutan. Pendapatan rakyat dalam ringgit Malaysia, sedangkan 60-70% kos harian kehidupan kita dalam US dollar. Contohnya kopi yang kita minum pun diimport daripada negara lain dan juga barang lain. Dalam keadaan kehidupan yang sebenar, dengan kenaikan kos sara hidup dan barangan basah dan kering, serta kos barangan binaan juga naik. Bagaimanakah usaha kerajaan untuk meredakan keadaan yang tidak selesa ini? Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Raup atas rujukan data-data yang sememangnya sudah menjadi makluman pihak Kementerian Kewangan. Itu sebabnya kalau Yang Berhormat sedia maklum, sebelum ini kita ada bantuan prihatin rakyat yang maksimumnya hanya RM1,800 sahaja. Tetapi tahun ini dalam belanjawan 2022, kita telah melancarkan bantuan keluarga Malaysia yang maksimumnya adalah RM2,600. Dahulu tidak ada ibu tunggal, tidak ada bapa tunggal, tidak ada warga emas. Tetapi dengan keprihatinan kerajaan pada hari ini, kita mengambil kira seperti mana keluh resah Yang Berhormat, dan memang kita telah melakukan perubahan-perubahan berkaitan perkara-perkara yang Berhormat telah sebutkan tadi. Itu sebabnya peningkatan
daripada RM1,800 menjadi RM2,000 untuk isi rumah. Sekiranya mereka ibu tunggal dan bapa tunggal, kita naikkan lagi untuk RM500 menjadikan RM2,500. Tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan tambahan untuk fasa yang kedua RM100 untuk isi rumah, RM50 untuk bujang kerana mengambil kira apa yang disebut oleh Berhormat tadi. Cuma saya nak beritahu Berhormat, kadar inflasi yang berada di negara kita hari ini berada pada kadar 2.5% year to date. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Jerai. Terima kasih Datuk Speaker, Timbalan Speaker. Terusnya saya ingin tanya kepada Kementerian tentang apakah dasar Kementerian bagi menangani penutupan cawangan-cawangan bank terutamanya di kawasan luar bandar yang menyebabkan aduan rungutan akibat penutupan cawangan-cawangan bank berkenaan telah meningkat dan ada pun pihak-pihak tertentu menubuhkan jawatan kuasa bertindak. Mohon jelaskan. Ahli Yang Berhormat daripada SIK, walaupun soalan tersebut agak jerai, keluar daripada soalan yang asal, tetapi untuk Yang Berhormat, institusi perbankan di bawah kawalan selia Bank Negara Malaysia. Apa yang diadukan oleh Yang Berhormat tadi, saya minta untuk meneliti perkara sedemikian dan Kementerian Kewangan tidak ada satu garis panduan untuk menutup atau membuka bank. Ia tertakluk kepada garis panduan di bawah Financial Services Act di bawah Bank Negara Malaysia. Terima kasih. Betul. Satu lagi. Hang Tuah Jaya. Sebelah sini. Yang Berhormat Antuah Jaya. Terima kasih Datuk Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Perdana Menteri, baru-baru ini Yang Berhormat Gong Usang, Mantan Menteri Keuangan, menyatakan bahawa sekiranya tiada langkah-langkah diambil oleh kerajaan, ringgit akan bercecah RM5.50 per $1. Jadi perkara ini tentunya akan mencetuskan kebimbangan terhadap peniaga dan pengimport tempatan dan secara langsung menjurus kepada kenaikan harga barang dan juga perkhidmatan. Justru soalan saya mudah saja. Apakah tindakan Kementerian Keuangan yang segera, sederhana dan bersifat jangka panjang untuk memastikan ringgit kita kekal berdaya saing? Misalnya apakah akan dibuat tambatan seperti mana yang dulu pernah kita lakukan, atau apakah strategi-strategi yang seterusnya boleh Yang Berhormat Menteri kongsikan dengan ahli parlimen dalam Dewan ini? Terima kasih. Tuan Yang Pertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat Hang Tuah Jaya yang membangkitkan isu kedudukan ringgit, dan sudah pasti kedudukan ringgit negara kita amat penting bagi memastikan perjalanan dan pemulihan ekonomi kita berada di tahap yang optimum. Cumanya Ahli Yang Berhormat, tak adil sekiranya kita hanya membandingkan mata wang kita dengan mata wang Amerika. Suka saya Yang Berhormat untuk merujuk pada Yang Berhormat beberapa data yang mungkin kita boleh bandingkan ringgit kita dengan mata wang asing yang berada di negara serantau. Sebagai contoh, kalau kita bandingkan dengan yen Jepun, kita ada peningkatan sebanyak 12.2%, pound sterling sebanyak 6%, euro 4.6%, peso Filipin 3.5% dan Thai baht 3.3%. Yang penting Yang Berhormat, kedudukan ini memang Kementerian Kewangan melalui Bank Negara Malaysia melihat, memantau daily basis apa yang berlaku kerana ini adalah naik turun pasaran. Cuma yang paling pentingnya adalah untuk kita melihat indikator prestasi ekonomi. Yang pertamanya, perdagangan runcit dan borong bagaimana. Kadar pengangguran seperti mana yang saya sebut dalam jawapan asal sebentar tadi. Yang ketiganya, pengeluaran perindustrian. Yang keempatnya, perdagangan negara yang saya sebutkan tadi lebih daripada 24.4 bilion ringgit Malaysia. Inilah perkara-perkara yang sedang Kementerian Kewangan dan agensi-agensi yang berkaitan berusaha betul-betul untuk memastikan kita berada dalam track yang betul. Untuk malam Yang Berhormat, suku kedua tahun 2022, keempat-empat perkara yang setelah saya sebutkan tadi mempunyai perkembangan yang baik. Itu sebabnya melalui MPC dan Bank Negara melakukan kenaikan OPR itu secara berfasa, bukan mendadak seperti mana yang dilakukan oleh Amerika Syarikat sebanyak 150%. Sebelum pandemik, semasa pandemik kita turunkan lebih kurang 125 mata asas, tetapi kita baru naikkan 50% secara berfasa kerana kenaikan OPR ini juga akan membantu pertumbuhan ekonomi negara kita. Terima kasih Yang Berhormat. Satu lagi, Datuk Speaker. Yang Berhormat Jempol, soalan terakhir. Terima kasih. Datuk Speaker, tadi saya mendengar Menteri menyebut 80 bilion
peruntukan subsidi dah pun dikeluarkan menjelang tahun 2022 ini. Jadi adakah kementerian mengkaji apakah strategi subsidi bersasar? Hari ini tidak bersasar ni semua orang dapat memiliki, contohnya minyak masak. Semua pun boleh beli, RON 95 semua pun boleh beli. Jadi adakah peruntukan sedemikian besar? Kalau saya rasa 200 bilion pun tak cukup. Jadi bilakah kementerian nak buat subsidi bersasar? Tahun ini ke ataupun tahun depan? Bila kajian ini dibuat? Bila tempohnya, time frame-nya akan dilaksanakan dengan kadar segera? Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Ahli Parlimen Jempol atas persoalan yang signifikan dan relevan berkaitan subsidi. Izinkan saya memberi sedikit pencerahan kepada Dewan Yang Mulia ini. Semasa kita bentangkan bajet tahun 2022, kita hanya menjangkakan subsidi harga minyak setung berada pada kadar 66 Amerika dolar. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, ia sudah melebihi 100 USD per barrel. Bermakna Yang Berhormat, satu peningkatan USD, kita mempunyai keuntungan lebih kurang 300 juta. Tetapi disebabkan dasar sedia ada yang ingin membantu rakyat, kita wujudkan shilling price pada RM2.05, kita terpaksa tampung lebih kurang 600 juta. Itu sebabnya Yang Berhormat, betul ada peningkatan dari segi CPO, ada peningkatan dari segi brand oil, tetapi kadar subsidi ini yang kita hadapi masalah kerana hasil daripada kenaikan ini hanya 10 bilion. Tetapi kita masih perlu untuk tambah 40 bilion. Seperti mana Yang Berhormat sebutkan tadi, adakah kita akan lakukan secara bersasar ataupun kita masih nak mengekalkan secara berpukal? Ini satu keputusan yang cukup besar Yang Berhormat. Itu sebabnya Kementerian Kewangan meneliti sepenuhnya dan membuat libat urus sebaik mungkin, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat semasa belanjawan 2023 mungkin kita akan mengumumkan perkara-perkara yang akan memberi kemampanan fiskal negara. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Sibuti Tuan Lukas Nisman bin Awang Sauni. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan Sibuti nombor 5. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Yang Dipertua. Selaras dengan keputusan kerajaan mengenai pelaksanaan rangkaian dan infrastruktur 5G di negara oleh Digital National Berhad sebagai pengendali rangkaian borong tunggal ke semua spektrum 5G yang dikenal pasti, iaitu jalur 700 MHz, 3.5 GHz dan 28 GHz telah diagihkan sepenuhnya kepada DNB bagi penyediaan perkhidmatan 5G di seluruh negara. Pelaksanaan pembangunan 5G di negeri Sarawak telah bermula pada suku kedua 2022. Pihak DNB sedang bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri Sarawak dan anak syarikat negeri Sarawak dan agensi-agensi yang berkaitan bagi memastikan pembangunan rangkaian 5G berjalan lancar. Untuk tahun 2022, sebanyak 339 tapak 5G dirancang dibangunkan, iaitu 227 tapak di daerah Kuching dan 112 tapak di daerah Miri. Sehingga 11 Julai 2022, sebanyak 17 tapak telah siap dibangunkan, semuanya di daerah Kuching. Terima kasih Yang Amat. Terima kasih atas jawapan yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri, dan juga kami tetap akan memohon untuk mendapatkan satu perkhidmatan terbaik bagi 5G. Saya beralih kepada satu soalan tambahan yang ingin saya mendapat jawapan. Berdasarkan laporan bernama Yang Berhormat Menteri Memkon telah menyatakan bahawa 5G akan dilancarkan ke 1,000 tapak sekolah, dan juga saya ingin mengetahui adakah pengenalan kepada perkhidmatan 5G di sekolah-sekolah ini akan berdasarkan kepada model yang sama seperti One Bestari Net, memandangkan ketika ini hanya YTL sahaja yang mendapatkan spektrum 5G, dan juga kebimbangan saya
dengan pelaksanaan yang sama berdasarkan One Bestari Net ini akan menemui kegagalan, memandangkan One Bestari Net ini banyak mencetuskan kontroversi dan juga penyaluran perkhidmatan 5G pun tidak seberapa sejak pengenalan perkhidmatan ini pada 2011. Saya ingin mendapatkan jawapan daripada pihak kementerian. Terima kasih Yang Berhormat. Dimaksudkan Yang Berhormat Menteri, sehingga Julai 2022 sebanyak 1,578 tapak telah siap dibangunkan oleh liputan 5G yang telah mencapai 77% liputan kawasan penduduk di seluruh negara. Ini maknanya seluruh negara 1,000 lebih. Dan kalau kita lihat tentang sekolah ni, makna sekolah ni kita utamakan yang POP, Point of Preference dulu. Jadi itulah yang kita maksudkan 5G. Dan untuk pengetahuannya, Berhormat, bukan sahaja YTL, Telekom Malaysia juga terlibat sekarang ini dengan program 5G yang kita jalankan. Dan di samping itu juga syarikat-syarikat telco lain baru nak turut serta. Selain daripada YTL, Telekom Malaysia. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Speaker. Saya ingin tanya apakah pendirian kerajaan berkenaan dengan TikTok, kerana kita lihat bahawa ada juga yang disiasat menyediakan TikTok. Baru-baru ini Siti Aisyah Sheikh Ismail dipanggil untuk penyiasatan. Pihak Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi juga telah menyiasat beberapa kes lain. Baru-baru ini seorang pegawai kepada Adun di Perak juga telah disiasat. Jadi adakah kerajaan risau tentang TikTok sehingga penyediaan TikTok juga disiasat? Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya Yang Berhormat, yang kita siasat itu adalah yang ada berkaitan dengan kesalahan di bawah atau komunikasi dan multimedia. Tetapi kita lihat tak kira TikTok, WhatsApp dan sebagainya yang akan, jika ianya melibatkan kesalahan-kesalahan tertentu, maka kita akan tidak ambil tindakan. Terima kasih Yang Berhormat. Speaker, tambahan sikit soalan. Yang Berhormat Ledang. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak kembali kepada 5G. Tadi Yang Berhormat Perdana Menteri sebut tentang perjanjian yang telah pun dan akan selesai dengan beberapa lagi syarikat berkenaan dengan pemborongan ataupun wholesale services di kalangan syarikat-syarikat telekomunikasi yang lain. Saya sebutkan ini sebelum saya pergi kepada soalan sebab saya tahu capaian 5G sepatutnya pada bulan Mac ialah 15% dan pada penghujung tahun sepatutnya 40%. Kita belum sebut tentang Sabah Sarawak, kita belum sebut tentang kawasan pendalaman. Tapi ini kita sebut tentang kawasan kependudukan tinggi, kepadatan pendudukan tinggi. Tapi saya bimbang dengan keadaan sekarang di mana 70% daripada saham DNB belum lagi nampaknya sebenarnya belum ada satu keputusan resmi. Saya belum dengar lagi. Walaupun disebutkan oleh Menteri telah selesai pada 30 Jun yang lepas. Tetapi saya belum dapat kepastian adakah ianya telah selesai. Saya mohon Mohd Timbalan Menteri berikan jawapan apakah telah selesai dan kita akan dapat capai 40% pada penghujung tahun ini. Baik, bertemu kembali dalam langsung dari Parlimen. Baik, sekarang ini sedang berlangsung untuk pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan bagi soalan nombor 5 kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia berkenaan dengan apakah kerajaan akan menawarkan spektrum 5G khusus bagi Kerajaan Sarawak bagi mengendalikan perkhidmatan 5G di Sarawak. Itu sedang berlangsung ketika ini. Dan kalau kita mengimbau kembali sejak awal pembukaan LDP pada hari ini berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan Menteri ataupun MQT berkenaan dengan apa yang
ditanyakan oleh ahli Parlimen Baling dan jawapan yang diterima adalah berkenaan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Tauhidin Hassan berkata kawasan sekitar Gunung Inas Baling Kedah masih tidak stabil dan terdedah kepada ancaman tanah runtuh dan jatuhan batu. Dan pastinya pihak kementerian akan mengambil langkah proaktif dalam memastikan bahawa keadaan kawasan sekitar Gunung Inas Baling dalam keadaan selamat dan juga memberi sedikit amaran kepada mereka berada di kawasan itu untuk sentiasa berjaga-jaga. Dan seterusnya, menurut soalan yang ketiga bagi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pula berkenaan dengan ahli Parlimen Kota Belud bertanyakan kepada Menteri Kesihatan berkenaan dengan perancangan kementerian dalam mewujudkan dasar sekuriti ubat-ubatan negara melihat kepada pengimbal ubat dan sebagainya. Dan apa yang dijawab oleh Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin berkata masalah sekarang adalah kekurangan ubat yang sangat ketara kepada apa-apa harga. Namun Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan memantau serta mengawal jika harganya naik mendadak. Dan seterusnya bagi pertanyaan kepada soalan nombor 3 berkenaan dengan ahli Parlimen Parit bertanyakan kepada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya berkenaan dengan apakah tindak kerajaan terhadap pihak yang menawarkan perkhidmatan badal haji dan sebagainya. Dan Datuk Seri Nancy Shukri sebagai menteri berkata 8 syarikat telah dibatalkan lisen atas pelbagai kesalahan selain satu syarikat dalam tindakan penggantungan lesen kerana menjalankan perniagaan yang memudaratkan kepentingan orang awam dan industri. Dan itu antara yang dibincangkan sepanjang perbahasan sedang berlangsung hari ini. Dan antara yang menarik perhatian juga berkenaan dengan ahli Parlimen Raut bertanyakan kepada Menteri Keuangan berkenaan dengan langkah-langkah yang berkesan mengenai kemerosottan ekonomi negara, kejatuhan nilai mata wang ringgit Malaysia yang makin mendadak dan banyak perkara yang disebutkan antaranya pelbagai faktor. Namun keadaan ekonomi bertambah baik dengan peningkatan KDNK dan jangka terus bertambah baik dalam peratusannya disebabkan juga banyak faktor-faktor seperti peperangan dan pembekalan dan sebagainya menjadi punca kepada gangguan kepada ekonomi negara. Baik saudara, anda juga boleh menyaksikan penstriman langsung selain anda sedang menyaksikan kami di TV1 dan juga anda boleh terus menonton kami melalui penstriman secara langsung dari Dewan Rakyat hari ini di rtm.klik.rtm.gov.my /RTM Parlimen dan juga satu lagi pautan yang kami sediakan kepada anda di rtmparlimen.rtm.gov.my. Dan untuk pengetahuan saudara dan saudari yang sudah menonton, anda juga boleh mak turun aplikasi RTM Klik dengan lebih mudah di Apple App Store, Google Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik saudara, kita akan terus bersiaran untuk esok dan juga hari berikutnya, dan esok adalah hari ini adalah minggu kedua dan esok kita akan teruskan bawa kepada anda langsung dari Parlimen untuk memberi kepada anda gambaran yang lebih jelas, perbahasan yang lebih tepat dan juga lebih tepat dan muhtahir berkenaan dengan apa yang dibincangkan dalam Dewan Rakyat hari ke hari. Baik, kita akan bertemu esok pada hari dan waktu yang sama untuk langsung dari Parlimen. Saya Khairul Hafiz. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Jumpa lagi.